Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Korang tak? Okay. Asal pagi-pagi dah ketawa. Saya ajak sama-sama selawat. Okay, sebelum saya share tajuk hari ni best. Ke korang ketawakan tajuk? Ketua yang disayangi penduduk langit dan bumi. Sebelum saya share tentang apa yang kami buat di Momentum Internet. Bila kami tu maksudnya saya, Tuan Najib, semua managers ada dalam 10 orang. Semua key leaders, total semua 16 orang. Semua leader dan junior key leader. Apa yang kami buat untuk terus bertahan. Untuk terus, apa yang Momentum buat sebenarnya? Okay, ini Jumaat kan. Bila Jumaat ni kita sopan-sopan sikit Selamat hari Jumaat. Alhamdulillah saya masih sihat. Walaupun, sorry lah saya terpaksa share. Saya memang kalah vaksin dari dulu. Seawal, saya rasa daripada kecil. Tapi, lama dah tak ada masalah tu. Sebab dah lama tak vaksin pun. Kanak-kanak dulu kan ambil full vaksin kan. Tapi saya kena balik semula penyakit kulit ni, iaitu eczema, ketika saya mengandungkan anak sulung. Dan semua siapa yang follow saya dah tahulah. Okay, korang jangan lupa share hari ni, okay? Saya nak sampaikan ilmu penting. Ilmu yang insyaAllah kalau kalian buat, kalian boleh dapat bina sebuah syarikat yang besar, yang bertahan, insyaAllah. Kita doa sama-sama. Waalaikumsalam. Salam Jumaat Hafidah. Hafidah kawan saya, kawan sekolah rendah. Salam Jumaat Hafidah. Dah lama tak jumpa Hafidah, dulu makan burger sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Amelia bagi saya semangat. Saya sedang share tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekejap lagi. Waalaikumsalam Nur Akmal, Miss Khaira. Cuma sebelum saya teruskan hari Jumaat yang Alhamdulillah, moga-moga kita diberkati, saya ingin sampaikan sedikit pesanan lah. Saya live, saya share atas pengalaman saya dan Tuan Najib. Supaya kami selalu buat contoh tentang diri kami sendiri. Tak rawat apa-apa ke, rawat eczema, sudah Emma. Bila kita sakit ni, kita gunakan segala macam cara untuk merawat. Kerana saya sudah sakit eczema selama 12 tahun. Sebab tu saya sampai pakar lah eczema ni, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tetapi saya terima juga nasihat orang-orang lain yang nak menasihati saya lah bagaimana nak ubat apa, semua kan saya terima. Ya, eczema naik malam tadi, bangun tidur pagi tadi. Saya kena balik semula, teringat saya sewaktu pregnant. Sewaktu pregnant anak pertama dan anak kedua. Selepas saya injek vaksin untuk ibu mengandung. Besok dan lusa dan seterusnya, non-stop saya punya bintik-bintik merah keluar di perut. Di tubuh-tubuh badan yang bahagian yang sensitif. Sangat banyak, sangat gatal. Itulah ujian saya semasa mengandung pun. Alhamdulillah, selain pada ujian tu, tak ada apa sangat lah. Sebab saya okey je, tak muntah, tak apa, boleh makan. Saya sangat enjoy makan. Sebab tu kalau saya pregnant naik berkilo-kilo lah. Dan selain daripada ujian, saya semasa ingin melahirkan lah, saya operation. Korang dah tekan button share. Hari Jumaat ni saya tengok, kalau yang join pagi-pagi kurang Korang ramai dari kita yang tidak menyantuni waktu pagi. Sedangkan orang Islam sepatutnya kena awal pagi
Dan berawal-awal, tapi tak apalah, insyaAllah saya yakin yang lain-lain ni bila dia dah bangun dia akan tengok. Saya nak sampaikan apa hari ni? Tajuk pun tajuk langit dan tajuk bumi. Saya share tajuk langit dan bumi tau. Tapi sebelum saya nak share, apakah ketua yang disayangi penduduk langit dan bumi, saya nak beri sedikit pesanan, satu pesanan saja. Saya live, saya share dengan korang adalah apa yang saya dan Tuan Najib buat. Apa yang kami pernah lakukan, apa yang kami pernah buat silap. Sebab itu contohnya hanya sekitar saya dan Tuan Najib. Saya tidak berani mencontohkan orang lain. Kerana saya tak tahu orang lain buat ke tidak. Ada masalah tu ke tidak. Apa yang saya share adalah tentang pengalaman saya. Pengalaman Tuan Najib. Dan alhamdulillah, saya sudah minta izin suami saya untuk cerita serba sedikit. Dengan niat, saya ingin memberikan pelajaran. Jika ia baik untuk dijadikan pelajaran. Dan jika Allah izinkan, maka jadilah pelajaran untuk tuan-puan. Kalau Allah tak izinkan, makanya mungkin hati tuan-puan masih belum lembut untuk terima pelajaran. So, kita kena banyak istighfar, selawat, zikir, insyaAllah. Sikit-sikit Allah akan lembutkan hati, bukakan pintu hati. Jadi, saya sangat mengharapkan kalian tuan-puan yang mendengar, terima atau tidak apa yang saya nak katakan, saya tidak memaksa. Saya hanya menceritakan kesilapan-kesilapan kami yang cara macam mana kami buat. Cara bila kita nak beritahu cara macam mana kita nak solve, saya kenalah cerita apa problemnya, apa silap yang kami dah buat. Dan ia tidaklah dinamakan mengumpat. Nak mengumpat macam mana? Mengumpat kalau contoh orang tu tak tahu pun nama tu korang kenal. Si Kiah sebelah rumah tu ada ke? Kiah tak tahu. Tapi dalam keadaan orang tak suka Kiah sebab kita dah mengumpat Kiah. Dan bila kita mengumpat ni, si Kiah tu akan terima buruk dia. Orang tak suka dia, orang pandang rendah kat dia. Sebab itu, mengumpat diharamkan dalam Islam. Nak kata saya tak mengumpat, ada dosa mengumpat. Saya kira kita perempuan diuji dengan mengumpat ni. Tetapi, bila kita dah buat silap tu, maksud saya mengumpat, memfitnah dan sebagainya, kena cepat-cepat bertaubat. Puan-puan, kena cepat-cepat bertaubat. Dan bertaubat tu ada 4 cara. Ceklah macam mana cara bertaubat. Dan kalau kita mengumpat, kena minta maaf dengan orang yang kita mengumpat tu. Tu yang paling susah nak buat sebenarnya. Si Kia, minta maaf Kia, aku ngumpat engkau Kia, minta maaf. Berani. Itu saya kata, saya orangnya berani buat, berani tanggung. Saya orangnya, sebabkan saya berani buat, berani tanggung, termasuklah kalau saya ada mengumpat orang, saya akan jumpa orang tu minta maaf. Kerana saya tanggunglah dia tak suka saya ke apa. Tapi saya bagi tahu kenapa saya berkata, kan kita ada buat silap kan. Korang puan kalau ada buat silap, ada mengumpat orang mungkin bersangka buruk waktu tu. Kadang-kadang kita diuji dengan iman yang sangat rendah kan. Beranikan diri minta maaf dan berani tanggung risiko. Sebab kita dah buat dosa pada orang tu. Dosa dengan Allah, boleh minta maaf pada Allah terus. Kemudian bertekad, ya Allah aku tak nak buat lagi. Kalau kita terbuat lagi, minta maaf lagi dan bertekad lagi. Dengan niat kita jangan nak buat lagi. Dia macam tu. Allah tahu isi hati kita. Kalau korang tak silap saya, surah Al-Baqarah ayat 283. Lillahi ma fis sama tu, tak silap saya. Kalau saya salah minta maaf. 283 ke 284? Allah bagi tahu, Allah mengetahui setiap isi hati. Tak boleh tipu Allah dah. Allah tahu kita ni betul-betul taubat ke? Ataupun orang kata apa? Taubat nasuhah ke ataupun taubat main-main. Allah tahu. Allah tahu kita menyesal mengumpat orang ke, akan datang kita nak mengumpat lagi. Akan datang kita suka mengorek-ngorek cerita orang. Punca mengumpat ni adalah sikap suka mengorek-ngorek cerita orang. Lebih baik kita sibukkan diri kita dengan melihat benda-benda baik dalam dunia ni, alam semesta ni. Dalam banyak buku-buku yang ada ilmu,
Banyak kitab-kitab, banyak YouTube yang share tentang perkara-perkara baik. Alangkah bagusnya kita sibukkan diri kita untuk perkara-perkara tu. Nak tengok movie pun tengoklah tuan-puan. Tengoklah tuan-puan jika ia tidak menjadikan kita orang yang buruk. Kan? Kalau kita free sangat masa kan, banyak masa nak berborak-borak benda-benda yang lara. Banyak masa nak mengetahui cerita-cerita orang. Cerita-cerita artis. Artis tuan-puan, kalau kita mengumpat dia, tang mana nak jumpa dia minta maaf ya tuan-puan? Tak mana nak jumpa kalau kita mengumpat siapa, saya tak nak sebut siapa-siapalah, saya pun tak kenal. Artis ni buat apa, artis tu ada apa. Tapi tang mana pula kita sebut tentang dia pada orang lain, tiba-tiba jadikan orang tu tak suka artis tu. Ya Allah tuan-puan, dosanya besar. Kan, tantang artis tu tengah dalam perjalanan untuk dekat dengan Allah. Kan, daripada pakai tudung pendek, daripada pakai tudung pendek, pakai tudung labuh. Kan, kita tak tahu. So, saya minta tuan-puan, terimalah apa yang saya share ni. Kan, yang nak terima, yang tak nak terima, jaga budi bahasa. Jangan berbahasa yang tak elok. Walaupun berkata, walaupun menulis. Kena kawal lah. Sebab dosa tuan-puan nanti takut tak terampun. Tuan-puan nak jumpa saya, minta maaf Puan Izzah, komen buruk-buruk. Perli-perli Puan Izzah, minta maaf Puan Izzah. Kalau korang berani, jumpalah saya. InsyaAllah saya maafkan. Okey. Saya hari ini, tanpa buang masa, saya nak, sebelum saya share apakah yang dikatakan ketua yang disayangi penduduk langit dan bumi. Ada satu hadis saya nak share di hari Jumaat ini ya. Dia daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menyayangi orang lain pasti disayangi Allah. Sayangilah penduduk bumi, nescaya engkau akan disayangi penduduk langit. Ini adalah hadis sahih daripada hadis riwayat Tabrani. Kalau nak tengok nombor, ia adalah nombor 1460. Jadi apa hadis kata? Apa Rasulullah kata? Sebenarnya dia tidak sesenang untuk sebut. Dia tak sesenang sebutan. Dia tidak sesenang hadis. Untuk kita sayang orang, dia tidak semudah untuk sayanglah orang. Sayanglah dia. Dia tidak mudah tuan-puan. Dia hanya akan menjadi mudah pertama dengan izin Allah. Pertama, jika Allah menghendaki kita ni orang yang penyayang. Jika Allah makbul, jika kita ada doa, ya Allah jadikan aku orang yang penyayang. Jadikan aku orang yang menyayangi orang lain baik dan buruk. Jadikan aku orang yang boleh memaafkan orang. Kerana aku sayang engkau ya Allah. Saya akan abaikan sahaja ya komen-komen yang bukan-bukan. Dan saya teruskan saya ada 5. So maksudnya apa? Dia senang je kalau nak disayangi penduduk langit ni. Kita kena sayang penduduk bumi. Kita kena ada sifat pengasih dan penyayang. Siapa selalu ikuti saya punya live, diorang akan tahu yang saya cuba untuk menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Kalau masuk ke dalam hati tuan-puan, alhamdulillah. Kalau tak masuk atau belum masuk, is okay. InsyaAllah akan datang. Okay? So, pertama, untuk menjadi ketua yang menyayangi, dia ada 5 poin yang saya nak share. Macam mana apa yang kami buat di Momentum Internet, supaya seboleh-bolehnya, tim tahu, tim rasa. Sebelum tu saya nak minta, okay. Tim tahu dan tim rasa yang kita, bos-bos mereka, ketua-ketua mereka, menyayangi mereka. Apa yang kita buat kat Momentum? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Belanja saya share. Saya tak minta bayaran. Saya tak minta you all hantar saya Starbucks. Macam tim saya selalu hantar Starbucks ke rumah saya. Thank you tim. Macam manager saya bulan lepas ke awal bulan ni? Bulan lepas. Akhir bulan lepas. Salah seorang manager saya hantar ke rumah kami sekotak tomahawk. Yang saya tahu harganya hampir RM500. Dia tomahawk ni tak banyak. Sebab dia bahagi satu tomahawk ni dalam satu bahagian seekor-seekor lembu tu, dia hanya ada berapa je.
Dan dia mahal sebab dia tak banyak dalam satu ekor lembu tu. Alhamdulillah manager saya hantar ke rumah. Dan assistant manager pun rajin belanja saya Starbucks. Tim saya pun sebab PL tim Momentum ni, walaupun tim-tim biasa, mungkin murahlah rezeki mereka. Mereka memang ada kemampuan untuk beli Starbucks. Rasanya hampir setiap minggu lah diorang punya minuman Starbucks. Saya pun tak pandai minum Starbucks, jadi pandai. Pandailah sikit-sikit. Saya tetap tea leaf di hati. Saya dah boleh jadi duta tea leaf dah. Tapi nak katanya kami di Momentum saling sayang menyayangi, saling bergaduh-gaduhan, saling bertikam lidah. Dengan saya tak pernah lah. Dengan sesama manager, diorang dah biasa. Saya hanya perhatikan saja. Saya tak kacau. Gaduh lah nak, gaduh. Sekejap lagi baik. Esok lusa baik. Sebab apa kena baik? Kita kena buat kerja sama-sama. Kerja adalah satu circulation yang bergerak dengan aktif dan sihat. Tak boleh seorang ke utara, seorang ke timur, seorang ke barat. Kerja apa yang macam tu? Jadi kerja adalah berdasarkan musyawarah, iaitu mesyuarat. Puan Suhaili pun suka tea leaf, yes, kita geng. Pagi, tak apa, it's okay Stephanie, join pun dah cukup bagus, thank you so much. Waalaikumsalam Siti Khatijah. Waalaikumsalam Rainaki. Saya belum mula lagi. Saya hari ini nak share 5 poin. Poin ini pun saya minta PA saya share. Kerana PA saya tahu pergerakan saya dan Tuan Najib. Kami pergi ke mana, kami buat apa, saya hanya minta tolong dia. Afida, tolong share apa yang kita buat dan sedang buat di Momentum dalam lingkungan untuk menjadi ketua yang bagus. Kerana saya tak boleh syok sendiri tuan-puan. Kita jadi apa pun kita pegang, jawatan apa pun kita pegang. Mungkin saya yang Tuan Najib ketua tertinggi di Momentum. Kita tak boleh syok sendiri. Kita tak boleh rasa apa yang kita buat tu bagus, apa yang kita buat tu betul. Mentang-mentang kita ketua. So kita kena dapatkan feedback. Kita kena dapatkan pandangan daripada tim bawahan kita, daripada leader-leader kita. Adakah betul yang kita buat ni? Kan saya share dulu, saya hanya berusaha. Hasil Allah Ta'ala. Saya pun tak tahu hasil tu menjadi ke tak. Selagi Allah tak bagi tahu. Selagi Allah tak tunjuk. Mungkin Allah akan tunjuk dari segi kenaikan sel, dari segi pertambahan tim yang kualiti, dari segi gerak kerja yang laju, yang bagus, yang tersusun, yang kerja sama. Tu dia. Bila saya tengok benda tu berlaku, tahulah saya bahawa apa yang saya dan Tuan Najib usahakan ni insya-Allah berkah. Kerana kejayaan, saya selalu pesan pada saya punya manager, ketua. Tim, saya kata guys, korang, saya tak kira. Korang terror macam mana pun, korang punya skill tinggi macam mana pun, jika korang merendahkan adab korang, jika korang tidak meninggikan akhlak, korang tidak ada tempat di dalam Momentum. Saya tak izinkan. Dan saya akan usahakan cara macam mana korang keluar dari Momentum dengan cara yang baik. Dengan cara yang paling baik. Kerana tempat orang yang tidak beradab bukanlah di dalam Momentum. Kerana nanti bila saya dan Tuan Najib tak ada kat dunia, itulah yang akan kami disoal oleh Allah. Saya tidak berani. Saya tak berani nak bersenang-senang di dunia tetapi menghadapi kesusahan kat sana. Saya tak berani tuan-puan. Itulah yang saya share dengan manager, saya memang pentingkan adab. Dan kami juga sebagai ketua, kami kena mempersembahkan adab yang baik. Nak garang, garanglah. Nak tengking, tengkinglah jika perlu. Nak shout, shoutlah. Nak sebut nama PIC, sebutlah jika itu memang perlu. Kerja perlu dibereskan on time. Kerana itu kerja. Kita buat bisnes. Kita bukan main-main. Kita bukan isi masa lapang. Kita buat sesuatu perkara yang serius. Momentum, tolong, ramai. Kalau bahasa biasa kita guna, ramai gila orang. Ramai gila perniagaan yang kita dah bantu.
yang kita dah bantu dari pendapatan mereka bawah 10,000 sehinggalah pendapatan mereka cecah 300-500 ribu sebulan. Alhamdulillah Allah dah izinkan kita bantu. Tanpa ada persen. Kita tak ambil persen tuan-puan. Kita bantu dengan yuran yang sama. Tetapi mana-mana anak murid, kita panggil anak murid lah para peniaga yang belajar dengan kami. Mana-mana anak murid yang berusaha sungguh-sungguh, yang menjaga adabnya sungguh-sungguh, yang selalu istiqamah, yang selalu muhasabah diri, walaupun dah naik setinggi gunung, tetap lagi adabnya, tetap lagi merendah diri, menjadi humble, tetap lagi memegang harta di tangan bukan di hati. InsyaAllah, itulah anak murid yang memang berjaya dan kekal. Ni satu hal lagi, anak murid peniaga-peniaga ni banyak juga penyakit. Bila belum pegang duit, tahu pula ada adab. Bila duit dah banyak dalam poket, belanja tak habis-habis, adab hilang. Itu yang saya berniat. Apalah kiranya saya share. Mungkin suatu hari saya ada ke tak ada kat dunia esok, sharing saya dalam live ni akan pergi ke serata dunia. Siap ada apa orang kata? Siap ada translator lagi. Translating. Kan? Panggil translator yang tolong translatekan. Bahasa apa nak? Bahasa Inggeris, bahasa Arab. Saya yang tak pandai bahasa Inggeris ni pun orang putih nanti tengok apa yang saya cakap. Kita tak tahu apa yang Allah dah susun untuk kita tuan-puan. Yang saya tahu ialah Allah suruh saya dan Tuan Najib sentiasa buat baik, sentiasa bersihkan hati, sentiasa jaga amalan, sentiasa jaga akhlak, jaga kata-kata. Setuju tak setuju, akhlak kena jaga. Cara kita berkata-kata dengan orang kena jaga. Cara kita berkata-kata dengan bos, dengan ketua kena jaga. Cara kita menghormati ibu bapa yang lebih tua walaupun ibu bapa kita tak pernah pergi kerja, kena jaga. Sama juga dengan pasangan. Okay? So, poin pertama untuk saya share apa yang Momentum buat. Okay? Saya panggil Momentum. Momentum tu adalah kami semua. Dan siapa yang bakal jadi Momentum, welcoming. Okay, yang pertama, kita sentiasa amalkan turun ke bawah. Berjumpa dengan semua tim Momentum. Alhamdulillah setakat ni kami ada 96 kaki tangan yang alhamdulillah saya yakin mereka yang Allah kekalkan dalam Momentum adalah mereka yang terbaik. Jadi apa kiranya saya dan Tuan Najib melakukan yang terbaik untuk diorang. Kami turun, kami spend masa. Serius tuan-puan, dengan anak-anak pun kami tidak spend masa sebegitu banyak. Dalam hati saya apa? Ada yang share tanya saya, Puan Izzah ni saya akan share di live akan datang. Macam mana Puan Izzah spend masa antara family dan business? Sebenarnya apa yang saya nak share akan datang tu bukanlah macam mana saya spend masa. Masa semua orang ada 24 jam kan? Tapi macam mana saya berdoa, macam mana saya mentaliti, saya berfikir, macam mana saya merasa, apa yang saya buat untuk pastikan apa pun yang mengelilingi saya, anak-anak, keluarga, orang tua, tim Momentum, student, sahabat, jiran, kaum keluarga, masyarakat setempat. InsyaAllah Allah yang jaga. Tu saya boleh share akan datang. So hari ini saya nak share tentang apa yang kami buat di Momentum. Okay, yang pertama kita selalu turun jumpa tim. Kita buat keputusan, sebenarnya kita tak ada masa. Tetapi saya paksakan diri. Nak ada masa memang tak ada masa tuan-puan. Sebab semua orang ada 24 jam. Tahulah macam mana kan? Tapi kami paksa diri untuk adakan juga masa untuk turun tim. Saya turun tim, saya akan jumpa setiap department. Saya akan susun minggu ni department mana. Minggu ni settle isu untuk department mana. Saya belajar. Saya bukanlah pendengar yang baik tuan-puan. Pendengar yang baik itu adalah suami saya, Tuan Najib Asadok. Tetapi disebabkan saya punya tanggungjawab dan saya perlu mendengar tim saya belajar menjadi pendengar yang baik. Saya juga bukanlah pemidato terbaik. Yes, saya dulu pemidato di sekolah, di universiti, di college. Tetapi saya bukanlah pemidato yang baik. Tetapi saya paksa diri saya untuk sampaikan
untuk berkomunikasi, untuk public speaking dengan cara yang terbaik. Supaya orang yang mendengar faham. Supaya tim faham. Manager faham apa yang momentum nak buat. Apa yang kita nak buat, misi visi kita. Okay? So saya mendengar mereka. Bila kita dengar ni, kenapa tahu? Apa kelebihan mendengar ni? Kan ada orang tanya saya, Puan Izzah macam mana jadi ketua yang baik? Ni jawapan dia. Nanti korang boleh dengar lah. Sebab tu saya kata tekan button share. Sebab nanti yang tanya tu boleh tengok pahalanya kepada kalian. Juga saya, insyaAllah. Okay? Kami jadi pendengar yang baik dengan tim dan kesannya sangat hebat, tuan-puan. Kesannya memang hebat. Tim kita akan naik semangat. Sebab bos dia turun. Bos besar dia turun. Pada diorang, siapalah diorang untuk Puan dan Tuan Najib mendengar mereka. Tetapi pada kami, mereka sangat penting. Kami nak bagi tahu tim, walau di mana pun kedudukan tim, walau apa pun yang tim buat, semua tim kami penting. Kami nak bagi tahu tu. That's why kami turun, kami settlekan. Setiap department, tuan-puan, isunya berbeza tau. Percayalah cakap saya, jika tuan-puan turun, tuan-puan akan tahu masalah tidak sama semua jabatan. Setiap jabatan isunya berbeza. PL-nya berbeza, culture-nya berbeza. Semuanya mengikut apa, tuan-puan? Semuanya mengikut ala-ala perangai manager masing-masing. Itu saya tak nafikan. Sama saja, kita ketua adalah cerminan. Maksudnya tim kita adalah cerminan kita. Sama je ikut jabatan pun. Setiap tim adalah cerminan manager masing-masing. Apa soalan yang Puan Izzah tanya kepada tim untuk dengar topik apa? Sebelum saya bertemu dengan semua tim saya orangnya buat kajian. Saya memang orangnya suka pada kajian sebab saya pun orang kimia kan. So kita dah biasa buat kajian makmal. Saya suka buat analisis. Saya akan panggil beberapa orang penting saya untuk sediakan apa yang saya nak. Sale bulanan, apa lagi? KPI-nya berapa? Kekerapan diorang bertemu pelanggan, kekerapan diorang buat phone call. Kalau sale, kalau marketing, apa lead-nya? Apa masalah lead-nya? Saya nak tahu berapa purata lead satu hari, berapa ringgit? RM4 ke? RM5 ke? RM3.50 ke? Saya tahu daripada situ, saya buat kajian. Sebab tu saya tahu tim saya buat kerja atau tidak. Ataupun tim saya kata dia dah buat kerja sungguh-sungguh. It's okay. Saya cuma akan, dan saya tahu tim saya buat kerja dengan efektif atau tidak. Kalau dah sungguh-sungguh kerja siang malam, hasil belum lagi nampak. Dan hasil itu sebulan tak nampak. Itu maksudnya kita kena kaji efektif atau tidak. Bukan kita kena kaji, tim buat kerja ke tak? Bukan. Dia ada tim yang kita tahu, dia ni buat kerja ke tak. Ada tim yang kita akan tahu, dia ni suka buat last minute. Ada tim yang kita akan tahu, dia dah kerja sungguh-sungguh tapi belum dapat hasil. So kita kena betulkan sikit dia punya cara dia je, susun dia. Ada tim juga yang ketua salah letak. Dia letak tim yang, dia bukan salah letak, tuan-puan. Kita mana tahu attitude tim ni kalau kita tak tengok dan turun dan buat beberapa kajian. Last kali, banyak kajian yang kami dapat, antaranya bila kita letak dua orang berbeza. Seorang pekerja yang cemerlang, seorang pekerja yang main-main. Kita mengharapkan pekerja yang cemerlang ni terus cemerlang. Pekerja yang main-main ni akan follow pekerja yang cemerlang. Tetapi, sometimes tidak berlaku macam tu. Dia jadi terbalik. Dia jadi pekerja cemerlang, dia akan cakap apa? Alah, buat kerja main-main pun boleh lah sebab bos tak marah pun. Bos biar je pun. Nampak tak kat situ kat mana yang kita kena tegur? Kita kena tegur bos dia orang. Bos, manager, pergi pantau cara kerja mereka. Pastikan yang cemerlang terus cemerlang. Yang lembab naik cemerlang. Tu yang kami bantu. Ada kes yang memang tak boleh dibantu. Memang dua-dua dah down. Apa kami buat? Tukar unit. Tukar department. Saya akan hantar memo. Dan Tuan Najib akan sign. Kerana masalah tim, insya-Allah di bawah masalah saya. Kerana saya orangnya perempuan, kami orang teliti. Dan kami detail. Tetapi yang ke depan tetap Tuan Najib. Segala keputusan tetap Tuan Najib. So ada beberapa yang pending kalau Tuan Najib tak ada. Saya tetap menunggu beliau balik
untuk sign dan setuju. Jika beliau tak setuju juga atas apa-apa justification, saya kena terima dan saya akan sampaikan pada tim. Manager, Tuan Najib tak setuju, kita punya yang ni, plan yang ni dia tak setuju. So kita patah balik ikut apa yang dia setuju. Begitulah, okey. Okey, yang kedua. Sentiasa reward dan hargai usaha dan idea tim sebagai galakan kepada tim. Reward ni, di momentum ni, saya kira lah reward lebih mahal daripada gaji yang diberi. Contoh gaji kita bagi 2,000. Contoh 2,000 gaji. Tapi every year kita akan hantar, kita akan buat set kuih raya. Kuih raya tak beli kuih raya dalam plastik Saya akan pastikan kuih raya tu di paket cantik, dibuatkan apa orang kata? Bukan macam bungkus jadi macam hamper. Kita akan pastikan kita beri kuih raya tu dalam bentuk hamper. Kalau pergi bercuti, pergi travel, kita buat retreat. Retreat tu kita buat di luar. Kita akan sewa hotel-hotel yang insya-Allah 4 bintang, 5 bintang untuk kita bincang apa fokus tahun depan. Untuk kita bincang apa yang kita nak capai tahun depan. Sometimes retreat tu 2-3 kali setahun. Untuk kita kenali apa isu tim kita dah tahu kan masa kita turun bawah tadi. So kita nak settle macam mana? Nak bagi settle isu ni macam mana? Dia tu yang ada masalah kalau tak dapat settle tu. Kita minta lah ada teringin nak resign. Gurau, sorry jangan marah. So kita nak settle macam mana? Itulah kan sometimes bila kita nak nasihat tim ni bukan dengan kata-kata tuan-puan. Dia tidak semestinya dengan kata-kata dengan nasihat. Mungkin ada tim yang dah jemu. Kan? So kita guna kaedah game. Kita guna kaedah permainan lah. Permainan, aktiviti. Kita guna kaedah kita pergi bercuti-cuti. Masa tu bila kita pergi retreat tu kan kita bagi-bagi tugas. So kita dah nilai kat situ tim kita macam mana dia buat. Sebab saya percaya what you do anything is what you do everything. Itu adalah kata-kata suami saya yang suami saya banyak kali ulang. Dan bila saya duduk di tempat ni sekarang, saya memang sangat memahami kata-kata tu. Sebab dengan kata-kata tu juga saya boleh memahami siapa tim saya. Dan bagaimana mereka bekerja. Adakah mereka amanah atau mereka hanya cari alasan. Okey? Hargai usaha tim. Kita selalu adakan BHAG setiap hari. Dalam BHAG itu, di waktu, bukan BHAG, kita panggil apa? Town hall. BHAG pagi, town hall tu petang. Yang petang tu kita akan adakan sesi untuk appreciation. Contoh, jabatan operation. Contoh Cik Reza saya panggil Manager Reza, dia bangun, dia kata, okey hari ni saya nak appreciate Daniel dari Jabatan R&D. Kerana apa? Bla 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 apa dia buat. Apa yang dia dah buat selama ni, selama beberapa minggu, contoh. So, kita adakan appreciation. Termasuk juga bila masa saya dan Tuan Najib turun dan bertemu dengan semua, mungkin kita akan kumpulkan ramai-ramai, kita bagi ucapan dan kita dah sediakan siapa yang kita nak highlight. Kerana kerjanya. Kita tak nak, kami di Momentum, kami tak suka highlight pada orang yang tak buat kerja. Kerana itu membazir masa. Orang yang tak buat kerja, kita nak highlight, lama-lama orang tak buat kerja tu lagi bangga. Wah, bila aku tak buat kerja, Tuan Puan Najib sebut nama aku. No way. Itu hanya buatkan dia makin tak buat kerja. Why not kita highlight orang yang betul-betul buat kerja? Supaya apa? Orang yang buat kerja ni terus buat kerja dengan bagus. Oh, tuan-puan nampak usaha saya. Tuan-puan nampak saya walaupun saya kerja under radar. Jadi kita highlight mereka ini. Ambil poin ni. Sebab kesan dia sangat besar tuan-puan. Kalau tuan-puan pelik apa yang di Momentum buat, ini yang saya cerita. Yang saya cerita ni adalah apa yang kami buat. Okey, yang ketiga. Sentiasa letakkan empathy dan humanity dalam kerja. Di tempat kerja, kita ada macam-macam undang-undang. Undang-undang ni siapa je yang suka, tuan-puan? Saya pun tak suka undang-undang. Tapi kita kena ikut. Undang-undang ni adalah, kita macam-macam undang-undang. Ada undang-undang dari pemerintah, cukainya, customnya untuk SST. Ada undang-undang daripada HR law. Kita kena follow etika kerja. Apa yang company nak, ikut visi misi, ikut polisi. Tu.
banyak undang-undang. Okay, termasuk undang-undang setiap jabatan apa. Jadi, kalau kita berhadapan dengan nak kena ikut undang-undang ni, tim kita tahu tim tak suka sangat. Dan kita kena terima ada tim yang boleh ikut, ada tim tak boleh. Tak semestinya tim yang tak boleh ni, kita nak macam, dah lah kau tak boleh ikut undang-undang kat sini, kau keluarlah. Tak boleh macam tu tuan-puan. Kan buatnya daripada 96 orang, 40 orang tak suka ikut undang-undang. 40 orang nak buang. Dia ada cara dia. Dan antara cara dia yang kita nak pujuk dia, tim lah, ni undang-undang kita kena ikut tau. Kita kena gunakan empathy. Kita kena faham apa masalah dia sebenarnya yang dia tak suka undang-undang yang ni. Bila kita kaji, kita tanya, kita suruh kawan-kawan lain tanyakan daripada dia dan kita dapatkan maklumat. Oh, rupanya masalah dia ni je, bukanlah kronik sangat pun. So, kita bantulah. Bantu solve masalah tu. InsyaAllah akan datang tim tu dah mula terima undang-undang yang company buat. Tu saja yang kita buat tu. Tak ada susah-susah sangat pun. Cuma nak buat ke tak nak buat je. Okay? Dan kita kena jadilah manusia. Kita janganlah jadikan tim kita robot. Betul, di Momentum kami kerja siang malam. Manager kami memang siang malam kerjanya. Tuan Najib sendiri, pagi, petang, siang malam. Kan? Non-stop. So, macam mana kita nak jadikan mereka, kita nak melayan mereka secara, bila dah macam gitu, keadaan stres macam tu kan. So, apa yang kami boleh buat ialah kami melayan mereka sebagai seorang manusia. Kami berkata baik dengan mereka, kami bagi mereka support. Kami faham kalau mereka kata kami nak cuti lah, boleh tak? Boleh. Ataupun kalau mereka buat salah, kita kena faham dia. Dia manusia kot. Dia ada perasaan kot. Bukannya dia robot. Kalau kita marah pun tak ada perasaan. Bila kita dah marah tim atas kesalahan yang dia buat, kita kena ajar dia terima kemarahan ini. Seperti berani buat, berani tanggung. Ambillah masa untuk sentap. 2-3 hari ke? Pergilah. Solat ke? Nangis ke? Buatlah. Sebab bila kita dah ditegur oleh ketua, of course akan sentap. Sangat jarang tim yang ditegur oleh ketua tidak sentap. Kan? Sama. Saya cakap tentang diri saya juga. Tapi boleh sentap. Boleh down. Boleh. Cuma saya share itu apa? Kena move on cepat-cepat. Sebab tuan-puan, kerja banyak, berlambak-lambak, tanggungjawab besar. Lebih-lebih lagi kalau awak tu seorang ketua. So, tak boleh berlama-lama dalam emosi yang down. Tak boleh melayan sangat emosi. Syaitan pun akan merasuk, buat macam-macam. Benda tu kena dengan iman. Tuan-puan? Okay, yang keempat. Kita kena cepat berikan solution dan selesaikan punca masalah. Satu word yang saya sangat suka di Momentum, kami suka guna perkataan execute. Dah ni dah bincang kan? Execute cepat. Lepas dia execute atau tidak, besok tanya. Ataupun saya akan minta PA saya take note semua benda yang kami dah bincang. Kami meeting bersama 2-3 jam tu sometimes untuk fikir pasal fokus. Kalau fikir pasal fokus, lama sikit lah. Kalau tak, meeting kami untuk update saja secepat 10 hingga 15 minit saja untuk semua manager. Maksudnya satu manager update 1-2 minit. Tu update. Dan tapi kalau meeting fokus, meeting campaign memang lama. Make sure sebagai ketua you all kena tahu penat kita nak meeting tu. Penat kita dah bincang tu. Tak execute. Paling penting lepas plan kita kena buat. Plan buat, idea buat. Cakap apa buat. Tindakan tu. Sebab tu Momentum suka guna perkataan buat je. Jangan banyak songel. Jangan banyak fikir. Okay? Yang penting buat. Tu yang bila kita buat, maka selesailah satu-satu isu tu. Dapatlah kita satu-satu penyelesaian. Yang penting buat. Okay? Yang kelima, kita kena menghidupkan culture dalam syarikat. Ni last sekali. Last sekali, saya nak share ni. Culture ni ialah budaya. Apa yang kita nak. Macam saya, macam Tuan Najib. Macam Momentum, orang-orang lama dalam Momentum. Sebelum tahun 2020, kami hanya ada seramai 20 ke 21 orang tim sahaja. Yang semuanya lelaki. 5 tahun kami berdiri dengan hanya kaki tangan 20 orang lelaki. Dia sikit-sikit lah. 2 orang, 5 orang, 8 orang, 15 orang, 20 orang macam tu. Tetapi sejak tahun lepas kami dah ada pertambahan dan kemasukan pekerja wanita. Okay? Dan hasilnya sungguh best, sungguh amazing.
Sebab wanita ni ada ciri-ciri dia yang kita pun semua tahu, sometimes detail, sometimes dia rasa nak buat yang dia risau, macam tu. Dia nak buat yang terbaik, selagi tak buat yang terbaik dia rasa risau. Dia ada macam tu. Mak-mak kan. Dan sekarang ni kami dah bagi tahu 20 orang tim tu. Sebelum masuknya tim baru yang bercampur-campur ni, ada wanita semua ni. Masa tu kami bincang lama tuan-puan. Untuk kita masukkan tim wanita berlainan jantina sahaja, kita dah tetapkan dengan semua 20 orang leader ni apa yang kita nak jadikan contoh supaya yang datang tu follow sahaja contoh tersebut. Antaranya yang saya nampak semua tim momentum, diorang pakai tudung ke tak pakai tudung ke kat luar, itu kita tak tahu. Tetapi di dalam momentum mereka bertudung, mereka berstokin. Itu di dalam momentum. Itu salah satu culture. Culture kita juga tidak membenarkan pergaulan bebas lelaki dan wanita. Termasuk dalam permainan game. Kerana apa? Dalam kalangan wanita dan dalam kalangan lelaki tentulah ada suami. Adalah, dah turun air, maksudnya dah pukul 9. Tentulah seorang ada yang menjadi suami, ada juga yang seorang isteri. Nanti apa kata pasangan diorang? Bila ketua tidak menjaga halal haram pergaulan. Itu tanggungjawab kita syarikat Islam yang ada ketua Islam. Okey? Dan kami juga mencipta, bukan menciptalah, kami membudayakan budaya akhlak. Kami sangat berpegang teguh, kami yakin seperti mana Rasulullah SAW turun ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Saya sentiasa yakin orang yang berakhlak bagus ni, orang yang sentiasa jaga akhlak dia ni, dialah orang yang sentiasa kekal relevan sampai hari kiamat. Sampai bila-bila tuan-puan. Kan sometimes ada orang kan, saya nak ada terkenal dengan pakaian yang menarik. Saya nak dikenali sebagai orang yang pandai bermakeup. Saya nak dikenali sebagai ketua yang tegas dan digeruni. Ada yang macam tu, nak bawa diri dia macam mana terpulang. Tapi saya sentiasa yakin jika kita bawa diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak itulah yang akan membezakan siapa kita dan orang lain. Orang akan mudah mengenali kita. Saya berharaplah kalau korang sebut tim momentum, contoh Cik Syakirin. Cik Syakirin yang selalu senyum tu. Cik Rashid yang bersopan santun tu. Cik Iwan yang menjaga kata-kata tu. Saya sebut nama-nama manager saya. Cik Firdaus yang selalu kelam kabut tapi orangnya sangat baik tu. Kan? Biarlah kita dikenali dengan akhlak kita. Orang tak kenal kita pun tak apa. It's okay. Kita tak boleh jadi manusia yang mendambakan pujian. Tetapi juga janganlah korang mengeji. Bukanlah kita suka kejilah, bukan. Tetapi kita kena ajar diri kita. Pujian manusia tidak penting. Walaupun sometimes dia menaikkan semangat, tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang gilakan pujian. Kita bersederhana saja tuan-puan. Seperti mana kita kena bersederhana bila kita dikeji, kita juga kena bersederhana bila kita dipuji. Kan tuan-puan? Sebab yakinlah yang layak dipuji itu hanyalah Allah Ta'ala. Yang bagi saya bercakap dengan tuan-puan pagi ni, yang bagi saya idea dan ilham untuk bercakap apa, yang bagi tuan-puan tenang mendengar adalah Allah Ta'ala. Jadi, kita puji Allah sahaja cukup. Nak puji saya, bila tuan-puan puji saya, maksudnya yang bagi saya ada kebaikan tu Allah Ta'ala. Okey? Okey tuan-puan, saya kira saya dah melebihi waktu. Jaga diri. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah ada rezeki saya live lagi. Suami saya dah nak balik dari outstation. Alhamdulillah, saya pun tak sabar nak berjumpa dengan beliau. Rindu sangat. Hari-hari kami pun WhatsApp bila nak balik, rindu. Dia pun cakap ala-ala kali ikutlah, tak best lah, tak ada B, macam tu. Sebab selalu saya ikut. Tapi sebab saya nak jaga tim saya ada amanah berat di momentum. Saya ada tugas yang saya nak jalankan di momentum. Hari-hari saya pergi office. So saya kata tak apalah, kat tempat beliau pergi tu tak ada line. So saya kata tak apalah, saya stay saja di sini sebab saya ada banyak mesyuarat yang saya kena hadiri. So saya stay dan stay juga dengan anda setiap pagi. Alhamdulillah. So next maybe suami saya boleh bagi live ataupun
InsyaAllah lah kita tengok macam mana, okey? Okey, jaga diri semua. Saya harap korang take note dengan apa yang saya share. Kerana apa yang saya share itulah yang berlaku di Momentum. Dan saya mengharapkan banyak lagi company, syarikat-syarikat Islam yang naik di muka bumi ini. InsyaAllah. Bila kita sayang tim kita, bila kita sayang, apa yang Momentum buat Momentum tolong peniaga dari sel rendah kepada sel tinggi. Dari peniaga yang selalu tiada duit kepada peniaga yang sentiasa ada duit. Momentum tolong beri ilmu tentang online business, tentang attitude yang bagus untuk naikkan sebuah company. Momentum juga selalu pergi belajar untuk mengajar peniaga-peniaga kat luar sana, insya-Allah dengan harga yang berbaloi. Dia mahal murah bukannya, dia adalah subjektif. Dia menjadi murah, mungkinlah kalau ada yuran 5,000 sebulan. Menjadi murah jika dengan 5,000 sebulan tu, yuran tu memberikan kita pendapatan 500,000 atau 50,000 sebulan. 50,000 tak best sangat lah. Dia selalu pendapatan student kita yang dah ultimate partner 200,000 sebulan. Macam tu. Okay? So itulah yang Momentum buat. Maksudnya kita sayang kepada peniaga kat luar sana. Kita sayang anda semua. Kita sayang masyarakat kita. Kita sayang anak-anak kita dan bakal anak-anak yang lahir kat luar sana. Okay? So sebab itu tiada tak keterlaluan jika saya kata, jika kita memiliki sifat kasih sayang yang kuat dalam diri kita dan kita membudayakan kasih sayang dalam syarikat kita, maka kita juga layak disayangi Allah dan seluruh penduduk langit. Okey korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.